Aisyah. Masuk ni. Aisyah. Aisyah. Masuk ni. Belah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Buka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني آمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana kita bertemu lagi di dalam kuliah sirah dan syama'il. Dan kita masih menceritakan kisah Perang Badar Al-Kubra atau yang dipanggil oleh ulama sirah Ghazwah Badar Al-Kubra. Hari ini insya-Allah siri yang ke-20 khas untuk Perang Badar. Kerana Perang Badar ini banyak ada ibrah, banyak pengajaran, banyak pelajaran, banyak faedah daripada ceritanya. Oleh itu ceritanya panjang dan banyak perkara yang perlu kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi SAW mengetahuinya. Sebab itu kita cerita panjang tentangnya. Kita cerita dengan detail tentang cerita Badar Al-Kubra. Baik. Kuliah yang akhir kita cerita tentang beberapa mukjizah yang begitu dahsyat yang berlaku waktu Perang Badar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana antaranya Rasulullah SAW menukarkan kayu atau rotan menjadi pedang untuk sahabat Sayyidina Uqashah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan bahu seorang sahabat yang sudah terpotong. Rasulullah kembalikannya kepada tangannya. Rasulullah SAW pasang balik tangan dia dan dia jadi macam biasa, seolah-olah tidak dipotong sebelum itu. Kalau ada orang komen, dah 20 siri dah. Sekejap je rasanya, betul. Kelas ini sekejap pun, dari mula juga hidup kita semua ni sekejap. Ya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur saya dan kamu semua muslimin muslimat untuk dapat mendengar dan menceritakan sirah Rasulullah sehingga Rasulullah wafat. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat dipanjangkan umur. Juga antara mukjizah yang kita cerita yang berlaku di Perang Badar, iaitu seorang sahabat yang terkeluar matanya. Dibaling dengan panah, ada orang kafir memanah ke badannya, maka terkeluar matanya. Rasulullah SAW kembalikan matanya dan beliau berkata, maka mata saya setelah dikembalikan oleh air liur Rasulullah SAW
aku tidak merasa sakit dan sepanjang hidup aku mata aku ini tidak mendapatkan sakit lagi. Subhanallah. Wahakadha. Baik. Selepas selesai Perang Badar, tentang Perang Badar alhamdulillah sudah selesai sekarang. Tapi masih ada beberapa cerita penting juga kita mengetahuinya berkait dengan Perang Badar, iaitu selepas selesai. Okey. Lepas Rasulullah SAW menang, sahabat menang, orang Islam menang, orang kafir, orang Quraisy lari kepada Makkah. Orang Quraisy dibahagikan kepada 3 bahagian. Ada bahagian dari mereka yang selamat lari kepada Makkah. Dan itu yang lagi banyak. Itu yang lagi banyak dari jumlah mereka. Yang kedua, yang dibunuh waktu Perang Badar. Dan ini sedikit, paling sedikit. Yang dibunuh di Perang Badar. Tetapi yang dibunuh di Perang Badar, mereka lah yang dipanggil Sanadidu Quraisy, iaitu pemimpin-pemimpin yang sangat penting dan hebat di golongan Quraisy dan yang paling memusuhi Rasulullah dan agama Islam di negara Arab semua. Yang ketiga daripada orang kafir, tentera Quraisy, iaitu yang ditahankan oleh orang Islam. Yakni ada bahagian daripada orang Quraisy serahkan dirinya. Dia baling pedang, dia baling senjatanya, dia serah dirinya, dia angkat tangan, maka sahabat ikat tangan dia, bawanya sebagai asir. Dalam bahasa Arab panggil asir, yakni macam ditahan oleh orang Islam. Kita akan cerita insya-Allah berapa jumlah orang kafir yang ditahan oleh sahabat Nabi SAW dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukum tentang mereka, tentang orang ini yang ditahan. Adakah mereka akan dibunuh atau apa ceritanya, insya-Allah kita akan sampaikan sekejap lagi. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى من المشركين أن ينقلوا من مصارعهم التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجودها. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه berkata, kana yurina masari'a ahla badr. Sayyidina Umar dikata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk kita tempat kematian ahli Badr yang sudah dibunuh, seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan yang lain-lain. Sebelum kejadian Perang Badar dengan 1 hari, Rasulullah SAW sudah datang, sudah memberitahu kepada Umar, dekat sana akan mati, akan dibunuh Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf dekat sini. Utbah bin Rabi'ah dekat sana. Rasulullah tunjuk sebelum Perang Badar dengan 1 hari, Rasulullah dah tunjukkan. Selepas selesai Perang Badar, Rasulullah SAW suruh sahabat Nabi SAW, angkatkanlah badan mereka ini, iaitu orang kafir, orang Quraisy, dan tolakkan mereka kepada ada satu khandak, satu lubang, satu lubang dekat bumi, dekat tanah di sana, dekat Padang Badar. Memang tanah lubang itu dikorek atau dibuat oleh seorang sahabat daripada Al-Ansar. Seorang sahabat daripada Al-Ansar. Sebelum jadi Perang Badar, dia dah korek macam kubur tetapi besar, luas. Dia korek dekat tanah. Satu hufrah atau lubang yang begitu besar, yang cukup untuk bulu-bulu orang boleh dikuburkan. Sebelum jadi Perang Badar, mungkin sahabat Nabi SAW ini Al-Ansar, selepas mendengar Rasulullah bersabda kita akan menang dan mereka ini fulan ini akan meninggal, jadi dia dah siapkan kubur mereka sebelum jadi perang. Subhanallah. Sahabat Nabi SAW ni sebelum jadi perang, dia dah korekkan kubur untuk orang kafir. Dan ini juga antara akhlak Rasulullah.
antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun masih sanggup menguburkan mereka, menyelamatkan badan mereka daripada binatang-binatang yang binatang liar yang ada di dekat pasir dekat sana. Subhanallah, ini daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak membiarkan mereka begitu. Lubang itu yang namanya yang dibuat oleh seorang lelaki daripada Al-Ansar, namanya Al-Qalib. Al-Qalib, nama kawasan itu Al-Qalib. Maka Rasulullah SAW suruh sahabat Nabi SAW, suruh sahabat, letakkanlah mereka ini, tolakkan badan mereka semua, angkat, letak dekat lubang itu. Semua, sama-sama. Sebab mereka ramai, jadi kalau mereka nak kuburkan setiap satu dalam kubur yang lain, macam macam susah. Akan menyusahkan. Perlu kerja yang sangat berat dan perlu beberapa hari duduk di sana. Dekat badan-badan. Jadi Rasulullah SAW suruh mereka, kuburkan mereka semua di dalam satu lubang yang besar. Dan lubang itu sudah siap. Subhanallah. Wa fi Sunan ad-Darqutni, dalam riwayat di kitab Imam ad-Darqutni, dia kata, antara sunnah Rasulullah SAW waktu berang, antara cara Rasulullah SAW waktu berang, idza marra bi jifati insan amara bi dafnih. Kalau Rasulullah SAW lalu sebelah badan manusia yang dibunuh, dibaling di tepi jalan, Rasulullah SAW akan suruh sahabatnya berhenti. Tak boleh berhenti, sambung perjalanan kita. Rasulullah berhentikan perjalanannya dengan sahabat, suruh mereka kuburkan badan ini. Wala yas'alu anhu mu'minan kana aw kafira. Subhanallah. Antara akhlak Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, waktu berang, Rasulullah akan suruh sahabatnya kuburkan semua badan manusia. Tanpa Rasulullah bertanya. Tanpa Rasulullah SAW tanya, adakah itu orang beriman atau orang kafir. Yakni Rasulullah SAW, hatta kalau orang itu orang kafir, Rasulullah SAW hormat kepada badannya sebagai manusia. Jadi, manusia atau orang yang mengajar umat manusia semua di satu dunia, perasaan kemanusiaan, perasaan hormat kepada manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar dunia semua bagaimana kita menghormati manusia sebagai manusia. La ilaha illallah. Jadi selepas mereka tolakkan badan-badan orang kafir semua kepada Al-Qalib itu, Rasulullah SAW tanamkan, kuburkan mereka semua di satu dekat lubang itu. Ketika sahabat Nabi SAW menolakkan badan-badan orang kafir kepada Al-Qalib, kepada lubang itu, mereka mula menolakkan badan Utbah. Utbah ini orang yang pertama dibunuh waktu perang Badar, antara pemimpin besar di Makkah. Anak Utbah ini namanya Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah orang beriman, Muslim dan sahabat Nabi SAW yang sangat rapat dari Rasulullah. Anak dia bersama Nabi SAW. Kemudian Abu Hudzaifah dia melihatlah kepada sahabat Nabi, sahabatnya juga. Mereka tolakkan badan ayah dia. Maka muka Abu Hudzaifah sebagai hati seorang anak. Dia rasa sangat sedih dan muka dia berubah. Mukanya berubah. Rasulullah SAW perhatikan. Rasulullah perhatikan kepada muka Abu Hudzaifah. Khususnya waktu mereka menolakkan badan Utbah, Rasulullah pandang kepada Abu Hudzaifah dan tengok macam mana muka dia. Muka dia berubah. Rasulullah SAW mengambilkan hati Abu Hudzaifah. Rasulullah kata kepadanya, la'allaka dakhalaka min sya'ni abika syai'. Aku rasa kamu macam dapat rasa sesuatu ketika melihat badan ayah kamu mati
akan ditolak sekali dengan mereka di satu kubur di lubang macam ni dengan cara hina. Rasulullah ambil hati dia. Aku faham kamu terasa dengan perbuatan ini. Tapi Abu Hudzaifah radhiyallahu an, iman dia lagi tinggi daripada perasaan. Kita kena jadi iman kita lebih tinggi lagi mengalahkan budaya kita, mengalahkan perasaan kita yang biasa kepada keluarga, kepada siapa-siapa. Jadi ini dia nampak ayah dia sendiri. Dia nampak ayah dia dibunuh, ditolak badan dia kepada lubang itu. Tapi Abu Hudzaifah kata kepada Rasulullah, la wallah, tidaklah wahai Rasulullah, tidak demi Allah wahai Rasulullah, walakinni kuntu a'rifu min abi ra'yan wa hilman wa fadla. Dia kata, ya Rasulullah, demi Allah, aku bukan terasa, yakni rasa geram dengan sahabat kenapa bunuh ayah aku. Aku langsung tidak rasa itu. Aku langsung tidak terasa dalam hatiku, ya Rasulullah, marah atau benci kepada kamu dan sahabat kerana bunuh ayah saya dan tolak badan dia begitu. Tidak. Tapi kerana aku beriman, aku yakin taufik dan hidayah petunjuk itu dari Allah. Tapi yang menyedihkan aku, ya Rasulullah, iaitu aku kenal ayahku. Ayahku bijak, mempunyai kebijaksana, mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia orang yang mulia. Fakuntu arju an yahdiyahu Allahu lil Islam. Aku sangat harap kerana kemuliaannya itu, kebijaksanaannya itu, dia dapat bertunjuk masuk Islam. Tetapi lamma ra'aitu ma mata alaihi ahsanani dzalik. Sampai saat terakhir sebelum ayah aku meninggal, aku masih harap dia boleh masuk Islam, patah balik daripada sesat itu. Hati seorang anak yang sangat menyuka atau cita-cita dalam hatinya ayahnya mendapat petunjuk, dapat hidayah. Tetapi beliau kata, ketika aku melihat ayahku mati di dalam keadaan kafir dan sedang memusuhi Rasulullah dan agama Allah, aku sangat merasa sedih untuk itu sahaja. Sedih untuknya. Kenapa otaknya, akalnya, kebijaksanaannya tidak membantunya untuk mendapatkan petunjuk. Fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khair wa qala lahu khairan. Lepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa untuk Abu Hudzaifah supaya hatinya tenang dan tidak merasa sedih lagi. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada Abu Hudzaifah ucapan yang baik yang menenangkan hatinya. Sebab dia sebagai anak, biasalah dia akan rasa sedihlah untuk ayah dia. Walaupun ayah dia meninggal di dalam keadaan kafir. Bahkan yakni antara iman yang betul, yang tinggi Sayyidina Abu Hudzaifah, dia sebelum mula perang Badar, dia dah kata kepada Rasulullah. Abu Hudzaifah sendiri ni, dia pernah kata kepada Rasulullah sebelum perang Badar, dia kata, ya Rasulullah, aku memang nak bunuh ayah aku. Kalau dia nak menangkan orang kafir, dia hadir waktu perang, cuba nak membunuh Rasulullah, aku akan bunuh ayah aku. Aku nak bunuh dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Abu Hudzaifah. Dia kata, jangan kamu bunuh ayah kamu. Sebab Rasulullah SAW tahu. Rasulullah SAW tahu yang Utbah itu, ayah Abu Hudzaifah, akan dibunuh oleh Hamzah. Sebab itu Rasulullah SAW juga melarang Abu Hudzaifah. Dia kata, jangan kamu yang membunuh ayah kamu. Mungkin Rasulullah SAW juga daripada kasih sayangnya kepada hati Abu Hudzaifah, tidak mahu Abu Hudzaifah merasa sedih teruk nanti kerana dia yang membunuh ayahnya. La ilaha illallah. Tapi walaupun macam mana, kalau kita baca sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajib sangat, luar biasa. Mereka selepas merasa keimanan kepada Allah, selepas penuh hati mereka dengan iman dan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah dapat mereka. Muka cahaya Rasulullah SAW penuhkan hati mereka. Mereka tidak mengenal sesiapa pun.
waktu itu yang memusuhi Rasulullah, daripada golongan yang memusuhi Rasulullah. Kalau ada siapa-siapa memusuhi Rasulullah, memusuhi agama Islam, cuba untuk melemahkan agama Islam, berang kepada agama Islam, kepada Rasulullah, mereka akan lawan dan berang kepada dia, walaupun orang itu ayah mereka sendiri, atau anak mereka sendiri, atau keluarga sendiri. Subhanallah. Inilah iman yang paling sempurna, yaitu iman para sahabat sallallahu alaihi wasallam. ثم جاء Rasulullah SAW حتى وقف على شفير القليب. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat, juga kepada kita semua, satu ilmu yang baru, yang mana manusia sebelum itu tidak mengetahuinya. Satu ilmu yang sangat mahal dan tinggi. Iaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas mereka kuburkan badan-badan orang kafir, Rasulullah SAW berdiri di depan kubur mereka itu, di depan Al-Qalib. Al-Qalib itu tempat kubur orang kafir, yang satu lubang yang besar. Di waktu malam, di tengah malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dengan nama mereka, iaitu orang yang dah mati. Orang kafir, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan yang lain-lain. Rasulullah SAW panggil nama mereka, dia kata, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Aba Jahl bin Hisham, bi'sa ashiratun nabi antum, alangkah buruknya kambung seorang nabi, iaitu kamu. Seburuk-buruk kambung seorang nabi, iaitu kamu. So, mereka orang kampung Rasulullah SAW. Dan mereka ashirah juga, mereka ada karabat dalam nasab-nasab mereka. Semua Abu Jahal, Umayyah bin, semua ini mereka Quraisy. Sama, Rasulullah Quraisy juga. Dia kata alangkah buruknya keluarga seorang nabi, iaitu alangkah buruknya kamu sebagai saudara kepada seorang nabi. Kuntum kadzabtumuni, engkau telah mendustakan aku. Wasaddaqanin nas, tetapi orang yang lain yang membenarkan aku, yang mempercayai aku. Wa akhrajtumuni, dan engkau telah mengeluarkan aku daripada Makkah. Wa awanin nas, tetapi orang lain yang menyambut saya dan mempersilakan untuk saya. Wa qataltumuni, dan engkau berang dan ingin membunuh aku. Wa nasaranin nas, tetapi orang lain yang bukan dari saudara aku yang memenangkan aku. Hal wajadtum, lepas tu Rasulullah SAW tanya mereka, adakah kamu semua ni bertemu, wajadtum ma wa'adallah wa rasulul haq, adakah kamu jumpa atau dapat tahu sekarang bahawa janjian Allah dan Rasulnya benar atau tidak? Sekarang dah tahu tak itu benar yang aku semua cerita, iaitu kubur, barzakh, perbangkitan, hari kiamat, sebagainya, malaikat, soal jawab dalam kubur. Adakah engkau telah tahu janjian Allah dan Rasulnya itu benar atau tidak? Dah tahu belum? Fa inni wajadtu ma wa'adani Allah. Sesungguhnya aku mengetahui bahawasanya perjanjian Allah Subhanahu wa taala, firman Allah itu adalah benar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada sebelah Rasulullah ketika Rasulullah berbicara kepada orang yang mati, orang kepada kubur, pun mereka orang kafir. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Ya Rasulullah, bagaimana kamu berbicara dengan badan-badan yang tidak mempunyai ruh? Ya, ini badan mereka ni tidak mendengar, tidak ada ruh. Macam mana mereka nak dengar, macam mana nak jawab, macam mana bercakap? Ini macam kita cakap dengan batu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepada Sayyidina Umar, dia kata, "Ma antum bi asma'a minhum." Tidaklah engkau mendengar lebih jelas daripada mereka. Hai Umar. Yakni orang yang meninggal yang dalam kubur ini pendengarannya dia dengar lagi jelas, lagi terang daripada kamu. Dia dengar lagi jelas daripada kamu, wahai orang yang hidup. Laqad sami'u, sesungguhnya mereka dah dengar apa yang aku dah cakap dengan mereka. Tetapi mereka tidak mampu menjawab kepada aku. Jadi di sini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, umat manusia dapat mengetahui satu ilmu baru, iaitu orang mayat, orang yang meninggal, dia dengar. Dia sebenarnya dengar. Tetapi dia tidak boleh menjawab kepada orang yang hidup. La ilaha illallah. Sebab ulama berkata, ulama Islam, akidah Islamiyah, mereka kata semua orang yang meninggal itu memang ruh atau nyawa dicabut daripada badan kita. Tetapi ruh ini dia masih ada hubungan dengan badan. Ada ta'alluq. Ulama kata ada ta'alluq. Ruh ini memang sudah keluar daripada badan. Badan ini mati. Tetapi masih macam ada berkaitan. Ada hubungan antara ruh dengan badan. Dan oleh hubungan itu, oleh hubungan ruh dengan badan itu selepas mati, oleh itulah orang yang mayat rasa azab kubur, dengar orang yang mengucap salam kepadanya, dia rasa, buka dari bawah sana, dia dengar orang yang meninggal itu dengar tintan orang yang datang ucap salam kepadanya. Dia rasa, hatta Nabi SAW sebut di dalam hadis, yash'uru bil uns. Hatta orang yang mayat, orang yang meninggal kadang-kadang merasa tenang, merasa gembira dengan ziarah orang yang dia kenal, seperti keluarga, isteri, suami, ibu bapa, anak. Hatta Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang lain, hatta orang yang meninggal, orang yang dalam kubur merasa gembira dengan ziarah orang yang dia selalu duduk dengan dia di dunia dahulu. Yang ni siapa-siapa yang duduk dengan dia di dunia, kawan baik, rapat, dia suka dia selalu campur dengan dia. Kalau dia datang ziarah kuburnya, dia akan rasa perasaan yang sama, iaitu ketenangan, gembira, macam dia hidup di dunia. Tetapi dia mati. Dia dipanggil mati atau meninggal, wafat. Perasaan itu semua apa? Di balik hidup? Tidak. Itu ta'alluq. Itu yang hubungan yang masih ada antara ruhnya dan badannya. Walaupun badannya hancur, dibakar atau dimakan oleh binatang, atau badannya hancur macam mana pun, tetap juga ruhnya masih ada ta'alluq dengan ujubud dhanab. Ujubud dhanab ini satu tulang di belakang kita, dia takkan hancur. Hatta badan kita hancur di tanah waktu kubur, dimakan oleh ulat sebagainya, ada satu tulang itu dia takkan dimakan oleh ulat, hatta takkan dibakar. Kalau dibakar juga dia takkan hancur, takkan rusak. Jadi perkara itulah yang akan berkait dengan ruh. La ilaha illallah. Tetapi kehidupan orang yang mayat, orang yang meninggal, kehidupan mereka di dalam kubur tidak sama. Tidak sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita lain, caranya lain. Tapi kehidupan mereka lain. Sebab itu mereka dengar lagi kuat dari kita, iaitu orang yang meninggal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan kepada kita umat Islam bahawasanya para anbiya hidup di dalam kubur mereka, juga para syuhada. Bukan tulang sulbi. Tulang sulbi panjang, besar. Dia ada satu tulang kecil je, kecil sangat.
sangat kecil. Hatta ulama kata kalau kita ketuknya macam mana pun dia takkan hancur, takkan pecah. Dia kuat sangat tulan itu. Hatta ulama kata nanti ketika Allah SWT akan bangkitkan kita balik, iaitu akan mula penciptaan kita dari tulan itu. Tulan itu akan mula penciptaan kita sehingga besar badan kita, iaitu di hari kiamat. La ilaha illallah. Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para anbiya hidup di dalam kubur mereka sedang solah. Para anbiya dan mursalin, mereka hidup di dalam kubur mereka dan mereka solah di dalam kubur mereka. Para anbiya dikecualikan. Ada bagian ulama kata para anbiya hidup sama seperti kehidupan kita. Seperti kehidupan kita. Mereka solat, mereka ibadah, mereka baca zikir, semuanya di dalam kubur. Masya Allah. Bahkan hatta al-Imam Ar-Ramli, ini seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Al-Imam Syams Ar-Ramli. Mufti Mesir di zamannya dan Syekhul Azhar di zamannya. Beliau berkata, para anbiya, dengar baik-baik, ini ilmu sangat mahal. Dia kata, para anbiya, salawatullah alaihim, dan para syuhada. Para syuhada di sini bukan syahid yang biasa, tak, syahid yang dibunuh waktu perang. Para anbiya dan para syuhada di dalam kubur mereka solah, puasa, haji. Mereka melakukan haji juga dengan ruh mereka. Dan mereka makan dan minum. Masya Allah. Masya Allah. Ini imam yang besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Syams Ar-Ramli. Antara ulama yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Dia kata mereka, para anbiya dan syuhada, di dalam kubur mereka, mereka solat, boleh puasa, boleh haji, dan boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum. Ada lagi satu yang keenam. Bilik sikit. Dia kata, wa waqa'al khilafu hal yankihuna faqila na'am wa qila la. Dia kata, yang keenam ini ada khilaf, ada berbeza pendapat. Ada bahagian ulama kata perkara tu juga mereka buat waktu di dalam kubur. Ada bagian ulama kata tidak. Iaitu apa? Nikah. Berkahwinan. Yani ada bahagian ulama, bukan pendapat semua ulama. Bahagian ulama, mereka pendapat mereka, para anbiya dan syuhada juga nikah di dalam kubur. Jadi itu, tapi ini khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Antara kisah yang ajib para anbiya melakukan haji selepas meninggal. Khadijah, uskuti. Antara kisah-kisah yang ajib yang para anbiya haji selepas meninggal, selepas wafat, iaitu Rasulullah SAW di satu hari. Sayyidina Abdullah bin Abbas dikata, Rasulullah jalan bersama sahabat, kemudian Rasulullah lalu di satu lorong, antara dua gunung. Rasulullah kata, wadi ini wadi apa nama dia? Lorong ini. Mereka kata, ya Rasulullah, ini namanya Wadi Al-Azraq. Wadi yang biru. Nama tempat itu Wadi Biru. Naam, salat, puasa, haji, makan, minum, nikah. Naam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lepas mereka kata, ya Rasulullah, ini Wadi Al-Azraq. Ini tempat yang biru. Nama tempat itu lorong biru. Maka Nabi SAW dia kata, sahaja aku tanya kerana aku seolah-olah sekarang yang melihat, seolah-olah aku melihat di lorong ini Nabi Musa memakai pakaian haji dan beliau menutupkan telinga dia
sambil menjerit dengan suaranya dengan suara talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dia kata Nabi SAW, dia kata, seolah-olah aku melihat Nabi Musa lalu pergi haji sambil membaca talbiyah. Subhanallah. Ini ulama kata ini antara hadis yang membuktikan para anbiya hatta selepas wafat hazir haji juga. Boleh menghadiri haji. Dia kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata lepas tu kami dengan Rasulullah sambung perjalanan kita dan kita lalu lorong juga yang sama antara dua gunung. Rasulullah tanya, apa nama lorong ini? Tempat ini? Mereka kata, tak, Rasulullah SAW tidak menanya mereka, tak tanya mereka. Rasulullah SAW lepas lalu di sana, Rasulullah sendiri kata kepada sahabat, Rasulullah kata kepada mereka, ka'anni anzuru ila Yunus alaihi salatu wassalam. Seolah-olah aku sedang melihat Nabi Yunus, dia atas unta yang berwarna merah, sedang memakai baju yang keras kainnya. Dia lalu dari lorong ini, di tempat ini, membaca talbiyah haji. Subhanallah. Sabar je lah, budak menjerit. Tapi minta maaf sangat, minta maaf. Ini Khadijah, anak saya. Dia tak biasa menjerit macam ni. Ini untuk pengetahuan semua. Kita berhenti kelas sikit. Dia tak biasa menjerit macam ni. Tapi kalau saya dah mula kelas, mula live, dia sengaja buat itu. Seolah-olah dia tahu, dia tahu macam sekarang ada kelas, dia nak suara dia masuk dalam. Dia baru tak sampai 2 tahun. Dia baru kecil, tak sampai 2 tahun. Doakan dia, mudah-mudahan dia dilindungi dan menjadi anak yang salihah insya-Allah. Khadijah, boleh diam tak? Khadijah. Haji. Jadi subhanallah wa hakadha. Masya Allah. Jadi oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allah taala alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang pun daripada umatku yang mengucap salam kepada aku melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh aku kepada badan aku di dalam kubur sahaja untuk membalas salam kepada dia, untuk menjawab salamnya. Masya Allah. Alangkah mulianya orang yang mengucap salam kepada Rasulullah. Sebab apa? Sampai Allah balikkan ruh Rasulullah untuk di badan Rasulullah sahaja untuk menjawab kepada orang itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Jadi ulama kata, kalau begitu, itu maknanya ruh Rasulullah 24 jam. Setiap satu saat ada orang mengucap salam kepada Rasulullah. Dalam salah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh, dalam tasyahud. Atau di majlis selawat, majlis maulid atau sendiri. Maknanya ruh Rasulullah tidak terpisah daripada badan Rasulullah dalam kubur. Sebab setiap satu waktu, setiap satu saat ada orang mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi marilah kita sama-sama ajib. Sebelum kita habiskan kuliah ini, kita nak habiskan kuliah kita ni dengan mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari kelas kita ini, kelas sirah dan syama'il, salam kita sampai kepada hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dapat menjawab salam kepada kami dan kita mendapatkan kemuliaan, cahaya, ketenangan rauhani
jawapan yang akan keluar daripada mulut Rasulullah SAW kepada kita. Dan insya-Allah akan apa dia? Nama kita akan disebut di sisi Rasulullah SAW. Ajib tu maksudnya apa, Syekh? Apa yang maksudnya apa? Ajib. Oh, maksud perkataan ajib. Ajib tu macam belik, hebat, luar biasa macam tu ajib. Ini Arab. Kalau orang Arab cakap ajib. Ajib yani macam ajaib. Macam luar biasa. Hebat. Macam tu. Itu maksud ajib. Baik. Kita khatamkan kuliah kita dengan hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malakan a'tahu sam'al ibadi kullihim." Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, dia mempunyai pendengaran untuk semua manusia. Yakni setiap satu daripada kita ada laluan suara kita kepada telinga dia. Tak akan salah. Ini suara si fulan. Terus keluar di sisi malaikat itu, suara ni nama fulan. Nama fulana. Nama makhluk ini, nama makhluk itu. Dia di telinga dia, cara dia mendengar semua makhluk dengan mendengaran atau laluan yang khas untuk makhluk itu. Yakni kalau 1 miliar manusia, kalau semua orang yang manusia sekarang di dunia baca salawat di satu waktu, baca salam kepada Rasulullah di satu waktu, dia akan dengar mereka dan akan tahu nama masing-masing dan membaca salam kepada Rasulullah. Wa innahu ma min ahadin yusalli alayya salah illa ballaghaniha. Dan Nabi SAW kata, dan tidak ada seseorang daripada umatku yang membaca selawat atasku, melainkan malaikat itu akan sampaikan kepada aku di waktu itu terus. Waktu itu terus. Lagi laju daripada internet. Lagi laju daripada WhatsApp, Facebook, sebagainya. Wa inni sa'altu Rabbi Azza wa Jal alla yusalli alayya ahadin salat illa sallallahu alaihi biha 10 amsalha. Dan aku pernah memohon kepada Allah, Nabi SAW, iaitu tidak ada siapa-siapa membaca selawat atas aku, melainkan Allah membalas kepadanya 10 selawat daripada Allah atasnya. Dan Allah telah jawabkan dan telah memberi kemuliaan itu kepada Rasulullah dan umatnya. Jadi siapa-siapa baca 1 selawat, Allah baca 10 selawat atasnya. Jadi kita insya-Allah membaca selawat, kemudian kita baca salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kita sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah jawab salam kepada kita dan nama kita sampai kepada pendengaran Rasulullah SAW di malam ini, di waktu ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama baca salam kepada Rasulullah SAW sama seperti salam yang dalam tasyahud. Kita bacanya 3 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa baca selawat, baca salam atas Rasulullah, malaikat akan sampaikan salam dan selawat itu dengan nama orang itu dan nama ayah dia. Yakni Fulan bin Fulan. Dia akan sebutkan nama kita sekali, nama ayah kita juga. Fulan bin Fulan baca selawat atasmu ya Rasulullah. Mengucap salam kepadamu ya Rasulullah. Moga-moga insya-Allah kita mendapatkan jawab salam daripada Rasulullah, dapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan moga-moga insya-Allah perbuatan dan amalan kita semua, kehidupan kita semua memasukkan gembira di dalam hati Rasulullah SAW, menggembirakan hati Rasulullah SAW, mendekatkan kita daripada Rasulullah SAW dan meninggikan derajat kita di sisi Allah, juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.